Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berada di siri yang keempat, editing. Okey, selamat kembali. Seperti mana yang saya katakan, hari ini adalah siri yang keempat dalam topik editing. Tapi sebenarnya, walaupun ini bukan siri yang terakhir, bukan kata siri keempat ni adalah benda yang terakhir. Tidak. Ni episod kita yang ke-10 Rasa 10 ke 11 ke 12 ke? Banyak dah. Saya dah banyak sebenarnya. Tapi untuk editing ini, bila saya kata siri keempat, bukan bermaksud kata ini adalah siri yang terakhir. Macam yang kita orang cakap daripada awal itu, editing ni adalah satu topik yang sangat besar kalau betul-betul kita nak cover. Tapi apa yang kita cover daripada siri pertama, yang cutting asas tu, ini adalah perkara-perkara asas. Kita buat 4 dulu sebab hari tu kita duk fikir nak buat pasal editing daripada episod pertama. Betul. Kedua, ketiga pasal editing, tapi kata takkan asyik nak buat editing je. Sebab editing ni banyak benda. Banyak. So tak apa, kita buat 4 dulu. Kita rehat kejap, lepas ni minggu depan kita cerita pasal benda lain. Kita akan sambung lagi. Dan kita sambung lagi tadi. Tapi untuk editing kita buat 4 dulu. 4 dulu. Maksud kata 4 yang kita buat ni adalah perkara yang sangat asas, dan kami yakin anda boleh cuba dan boleh apply bermula daripada siri 1 editing 3 episod yang lepas sehinggalah hari ini siri yang keempat, di mana kita akan fokus mengenai audio mastering. So bila kita bercakap tentang audio mastering ni, secara bahasa mudah yang boleh saya katakan, di mana inilah bahagian selepas kita dah susun kita punya story, kita dah check kita punya colour, segala color grading apa semua kita dah siap, dan kita dah start masuk kita punya muzik. So dalam muzik tu, kita bukan sahaja nak letak muzik. Kalau kata video korporat, mesti kita ada VO. Kalau kata macam konten-konten media sosial, mungkin ada menggunakan After Effect pula, sound effect. Jadi macam mana kita nak mix supaya setiap bunyi-bunyi tu dapat didengar oleh penonton kita. Itulah audio mastering. Senang cerita, audio mastering ni, sebelum saya cakap lebih banyak benda kita discuss dekat condenser ni. Betul. Macamlah editor ni kerja dia adalah semua ni sekali. Dia kena buat shooting, dia kena buat editing, dia kena buat audio mastering. Dalam industri filem yang bajet-bajet besar ni, betul, audio mastering. In fact, apa yang saya cakap minggu lepas pasal colouring, itu pun sebenarnya ada tim khas. Tapi saya tahu studio besar-besar ni tak tengok kondenser. Kondenser ni adalah untuk anda yang nak anda yang memang freelancer, siapa yang nak bermula dalam video production. Betul. Memang anda akan belajar buat semua, dan ini kepercayaan saya lah. Saya rasa memang dalam 5 ke 10 tahun akan datang, video ni susah nak dibuat oleh, kalau anda nak buat bisnes video lah, kalau tak tahu buat semua ni, betul, anda akan hadapi masalah. Sebab bila job tu besar, anda boleh carilah ramai geng-geng yang buat specialization ni. Tapi kalau anda punya job kecil-kecil, buat video wedding, buat video corporate kecil, buat sebenarnya, yang anda boleh buat semua. Betapa baiknya kalau anda boleh jual satu video yang taklah mahal sangat, tapi semua keuntungan tu pergi kepada anda. Itu yang itulah yang sebab kita punya condenser ni, content.my ni adalah untuk mereka-mereka yang tak ada suara di luar. Betul. Dan nak ada suara. Jadi kita memberikan anda tips untuk anda sebagai permulaan. Kalau anda dapat kembangkan skill ni dan anda hire seorang colorist, seorang audio, alhamdulillah bagus. Kami support anda. Kami pun berbangga. Bagilah job sikit kat kami. Kami pun tak bagilah sikit. Kami pun tak ada job. Okey. Jadi audio mastering ni, macam Akash cakap tadi, adalah senang cerita, kita membalancekan semua audio yang masuk. Sebab kita ada banyak jenis klip, sound effect apa semua. Ada sound effect. Dan apakah caranya yang paling cantik. Okey. Kita masih lagi gunakan editing yang kita gunakan sebelum ni. Video pasal green screen booth tu. Okay. Masih lagi video yang sama. So saya dah edit lebih kurang lah. Lebih kurang je. Edit lebih kurang. Saya edit. Saya dah buat color correction. Betul. Saya dah buat grading. Dan music saya dah pilih awal macam saya cakap tadi. Itu style saya. Betul. Dan sekarang ni kita nak masukkan sound effect, masukkan VO, sound effect dan voice over. Jadi sebelum ni kita tak master langsung kita punya music tu. Sebab music tu hanya dia music tu saja yang ada. Betul. Tapi sekarang ni kita nak tambah pula suara
yang akan memberikan gambaran apakah suara latar lah cerita. Suara latar, betul. Okey. Dan juga kita akan masukkan sikit sound effect. Betul. Jadi kita kena pastikan yang kita boleh dengar muzik tu secukup kuat. Betul. Dan kita boleh dengar suara. Sound effect tu pun boleh dengar. Dan Suara VO tu pun itu adalah boleh dengar. senang cerita, basic itulah sound audio mastering. Sebenarnya ada banyak lagi. Banyak lagi kalau kita kata audio ni 4 episod tak cukup nak cerita pasal semua ni. Okey. So kita tengok kepada kita punya timeline seperti mana ada yang dekat sini. Saya dah masukkan saya punya VO dan juga sound effect, dan saya juga dah buat beberapa adjustment dekat bahagian muzik. Seperti mana yang anda dapat lihat, ada 2 kaedah yang saya gunakan. Yang pertama, saya cut audio tu. Saya cut audio ni dan saya masukkan cross dissolve dekat audio. Cross dissolve ni bukan sahaja dekat visual, boleh juga masukkan dekat video. Okey, itu kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua, saya menggunakan pen tool. Ini cara dia banyak kerja sikit lah. Anda kena mark dekat bahagian mana yang anda nak sound effect tu dengar. Basically nak balancekan audio tu lah. So kita dengar dulu. Kita dah cakap dalam episod yang lepas kan. Ya, betul. Setiap editor ada style dia sendiri. Ini style Akash. Ini style saya. Dan untuk kita nak check audio ni, pertama sekali, kalau anda dapat lihat dekat bahagian kiri skrin anda, kita ada audio tracks mixer. So audio tracks mixer ni dia akan keluarkan dia punya level-level audio tu mengikut track yang telah anda letakkan audio. Contoh kalau anda letakkan dekat track 1, dia akan keluarlah track 1. Tujuannya ialah untuk memudahkan anda untuk monitor berapa level audio untuk yang contoh macam muzik, berapa level dia. Bila muzik campur dengan VO, okey, berapa anda nak kena adjust. VO tu nak kena berapa level dia, muzik tu nak kena berapa level dia supaya muzik pun dengar, VO pun dengar. Okey, sekarang saya akan cuba mainkan audio yang telah saya susun ni. Kalau kita nak tengok, kita boleh nampak di situ Dia A1, A2 sampai A5. Track yang saya gunakan sekarang ni adalah track A1 adalah A1 untuk voice. Untuk voice over. Okey. Track A2 dan A3 saya masukkan sound effect, which is bunyi orang shoot bola dengan sorakan. Dan track yang bawah sekali A5 saya letak music. Sengaja saya selang satu track sebab untuk memudahkan saya. Kalau anda rasa anda boleh nak letak dia setiap layer tu ni, boleh letak je. Saya selalu panggil track kosong ni track tong sampah. Tong sampah. Sebab saya akan mutekan tu. Betul. Tapi nak delete tak berani delete. Delete tak berani delete. So tak apa, biar je. Kita letak kat situ untuk guna. Tapi boleh je di mana-mana. Okay, sekarang saya akan cuba playback dia punya video ni dan anda boleh tengok juga wave level-level yang naik dekat area audio track mixer ni. Selamat datang ke Green Screen Impressions di Menara Afi DRX. Inginkan pengalaman seperti berada di final World Cup? Ayo ke booth kami dan rasakan kebaran seperti bermain di pentas Piala Dunia. Itulah contoh kalau anda perasan, kalau anda dapat lihat dekat bahagian audio track 5 ni, dia naik dan turun mengikut level yang telah saya tetapkan. Contoh macam yang bahagian awal sebelum masuk VO saya ni, okay, reading dia dekat area 8 macam tu. So bila masuk VO saya akan rendahkan sikit muzik dan akan naikkan sikit saya punya audio VO supaya Akash boleh tunjuk dekat A5 tu kita besarkan sikit. Kita besarkan. Mana dia kata yang dia rendahkan dan ditinggikan tu. Okey, saya buka full lah. Okey, macam ni. Kalau anda nampak lihat kat sini. Ini adalah track VO saya dan bawah ni adalah track music. Tengok garisan. Garisan yang putih melintang. Nampak ni, yang putih ni. Okey, dekat bahagian sini macam yang saya katakan tadi, saya gunakan teknik cut. Saya cut dekat bahagian yang VO saya mula, dekat music tu VO saya mula dengan VO saya berakhir, dan dekat bahagian itu saya turunkan sedikit
level audio music tu dan saya letak cross dissolve. Tujuan saya letak cross dissolve ni adalah supaya dia punya pertukaran tu dia tak mengejut. Dia lembut dia. Daripada audio yang tinggi tu dia masuk ke audio yang rendah tu dia lembut. Jadi sama macam fade in visual. Fade in visual. Ini adalah fade in audio. Untuk audio. Jadi ini yang saya gunakan dengan kaedah cut. Kalau dekat hujung ni, mungkin kalau ada tuan-tuan dan puan-puan yang bertanya, apa benda yang titik-titik ni? Ini saya gunakan pen tool. Boleh juga, anda juga boleh gunakan kaedah yang sama untuk yang bahagian anda cut tu, tak ada masalah. Tapi kalau saya lebih selesa macam ni. Ada setengah bahagian saya selesa untuk guna pen tool. Ada setengah tu saya rasa saya tak perlu gunakan pen tool. Saya terus cut bahagian yang saya perlu nak turunkan audio itu. Jadi selain daripada tu, kalau kata tuan-tuan dan puan-puan mungkin nak tambah efek dekat audio. Okay, VO ni mungkin saya nak tambah, saya nak bagi reverb sikit dekat saya punya audio. So nak nampakkan dia lebih macam bergema. So cara dia, saya hanya perlu pergi dekat efek. Anda boleh pergi dekat bahagian audio effect ataupun tulis sahaja reverb. So dia akan keluar. Jadi saya akan menggunakan studio reverb. Saya akan masukkan dekat audio VO saya. So just klik, drag dan sebelum tu lepas. reverb tu apa guys? Reverb ni kalau bahasa mudah saya, dia macam echo, bergaung, bergema. Betul bahasa saya lah. Saya dah boleh faham aku. Kalau anda dengar music kan. Okey, dia kalau audio yang datang daripada mikrofon. Okey, dia mungkin kita dah buang dia punya background noise ke apa kan. Itu dia panggil raw sound. Bila dia dah buang tapi tak ada any editing on the voice itself. Kualiti suara tu tak diedit langsung. Itu apa kita panggil dry sound. Dry audio. Okey, dry voice lah. Kering. Okey. Jadi proses reverb ni dia menambahkan, dia akan bunyi macam ada gaung sikit lah. Tapi technical dia panggil wet noise. Dia basah. Jadi sebenarnya apa yang berlaku adalah dry voice anda main, okey, dia akan ada delay sedikit dan dia macam dia adjust sikit supaya jadi anda akan dengar suara anda yang main, suara anda gaung sikit, ada low volume, itu sebenarnya adalah echo. Itu adalah sebenarnya adalah reverb. Echo ni lain. Echo ni dia pergi balik. Tapi reverb ni maknanya lantunan dia satu je lah. Itu sebenarnya reverb. Jadi kalau anda dengar music, memang mesti ada reverb. Akan ada sikit kan. Sebab kalau dia ambil yang studio recording yang dry tu, memang tak apa sedap. Konsert akan letak terus kat mixer. Okay, dan bila kita buat dalam editing, kita tambah sikit reverb pada suara-suara supaya ada feel sikit. Dia rasa ada, saya panggil body lah, ada body sikit, ada body sikit. Jadi suara tu lebih dominan sikit lah. Jadi ni saya dah letak dah. Okay, ni sebelum saya letak. Selamat datang ke booth Green Screen Impressions di Menara. Memang kering lah suara saya. So saya solo. Sekarang saya on balik studio reverb tanpa saya edit apa-apa lagi. Saya cuma letak je studio reverb tu. Kita dengar dulu. Selamat datang ke booth Green Screen Impressions di Menara Afin TRX. Saya tak pasti kalau tuan-tuan, saya harap tuan-tuan boleh dengar lah. Dia ada sedikit macam lantunan kat belakang tu. Dia blend in. Sekejap saya cuba play dengan muzik. Selamat datang ke Green Screen Impressions di Menara Afin TRX. Ada mungkin takkan dengar secara clear, berapa tapi jelas sangatlah tapi sebenarnya buat video ke buat persembahan ke, dia bukannya benda-benda besar ni yang membuat benda tu best. Bila kita handle benda kecil-kecil ni, betul, tambah reverb sikit, tapi betul, itulah penonton tak perasan ni. Tapi bila benda tu tak ada, dia akan kata apa yang tak sedap. Betul kan? Dia benda tu sikit-sikit ni. Sikit je. Ni contoh saya letak vocal reverb, saya ambil large. Ini antara preset yang dah ada dalam studio reverb lah. So saya ambil large punya, besar punya. So kita dengar.
Selamat datang ke booth Windscreen Impressions di Menara Afin TRX. Saya tinggikan sikit lagi supaya anda boleh dengar. Selamat datang ke booth Windscreen Impressions di Menara Afin TRX. Saya tak minat lah. Dia terlalu basah. Saya suka pakai studio reverb. Ada tak preset studio reverb? Ni studio reverb yang kita gunakan ni studio reverb. Studio reverb Okay. Cuma sekarang saya make default lah. Okay. Alright. Selamat datang ke booth Windscreen Impressions di Menara Afin TRX. Tapi bila kita pasang muzik tak dengar sangat, betul tak? Dia tak dengar sangat. Sebenarnya dia ada. Dia ada. Sekejap saya naikkan semua audio. Ya, kalau kita nak bincang mengenai audio ni sebenarnya banyak lagi yang anda perlu lakukan untuk kalau betul-betul nak tahu mengenai macam mana nak master anda punya audio berapa dB yang sesuai untuk anda punya video. Itu saya advance sebab saya sendiri pun masih lagi mendalami ilmu tentang audio ni. So sama-sama kita kongsi lah. So saya try playback balik dengan full reverb. Selamat datang ke booth Windscreen Impressions di Menara Afin TRX. Inginkan pengalaman seperti berada di final World Cup? Ayo ke booth kami dan rasakan kebaran seperti bermain di pentas Piala Dunia. Sebab kalau kita dengar pada muzik ni pun macam dah ada reverb dekat dia punya muzik lah kan? Ada. Dia bergantung. Dia kalau bila kita buat muzik, ini satu cerita lain tau. Memang saya tengok fikir juga kalau anda seorang video editor. Okay, anda buat sama ada video wedding ataupun video korporat. Di mana source of sound paling kuat lah, okay? Paling banyak lah datang daripada first orang yang anda interview. Nombor dua, orang yang anda jadikan voice over. Macam kami selalu kita buat corporate video, banyak kita hire voice over. Suara tadi tu suara Akash ya. So Akash sebenarnya adalah salah satu talent voice over. Kalau nak bajet rendah sikit. Okay. Okay, lepas tu nombor tiga lah muzik anda. Dan mungkin sound effect. Sama ada sound effect yang anda nak daripada ambient. Maksud anda tengah shooting kat kilang ke apa kan, anda akan kenalah ada bunyi kilang sikit. Betul. So anda akan blend yang ni. Apa yang anda tengok di sini, teknik-teknik ni cukup dah. Okay, apa Betul. anda kena buat, pastikan benda yang suara yang menceritakan video anda yang paling utama mesti kedengaran. Betul. Okay. So apa yang cakap tadi, contohnya macam suara voice over tadi. Kalau anda tak dengar apa yang voice over cakap, okay, kurangkan muzik dia. Betul. Okay, supaya dengar. Itu cukup untuk anda buat. Ya. Nanti kalau nak bercakap tentang teknik-teknik yang lebih advance, contohnya macam reverb, macam equalization, kita mungkin boleh buat satu episod yang lain. Lagi. Sebab ada teknik dia tau. Banyak. Teknik untuk memastikan. So contohnya lah macam kalau kita nak kurangkan suara muzik tu terlalu banyak. Nanti tiba-tiba tak feel pula sebab nak bagi suara tu betul. nak suara tu clear kan. Tapi kadang-kadang kita tak perlu kurangkan volume muzik. Teknik equalization ada satu cara. Kalau anda tahu tentang frekuensi dalam equalization tu, boleh membuatkan suara tu breakthrough. So anda dengar muzik kuat tapi masih ada kedengaran suara tu. Okey, saya bagi satu cerita anda mungkin pernah dengar nama Don LaFontaine. Ya, kalau tak tahu pernah. Don LaFontaine siapa, kalau anda masa zaman saya lah zaman 90-an awal 2000, suara lelaki yang akan berada dalam trailer movie. Setiap kali yang in the world kan. Apa-apa movie pun suara dia. Mesti suara dia ada. Nama dia Don LaFontaine. Okay, kenapa dia punya suara tu kenapa orang suka pakai suara dia? Satu, of course suara dia macho lah. Betul. So dia garau apa Suara semua. original dia. Tapi ada satu lagi feature yang tentang suara dia yang secara teknikal apa tak tahu. Suara dia secara semula jadi disebabkan frekuensi lah suara dia lah, boleh mendebusi muzik lebih mudah daripada suara lain. Jadi kalau nak masukkan muzik, letakkan suara dia,
Muzik tu boleh kuat dan suara dia pun masih lagi kedengaran. Itu adalah satu kelebihan lah. Bukan satu kelebihan, satu kurniaan. Kurniaan lah untuk dia. Sebab benda tu bukan tak boleh train, tak boleh apa. Memang dia itu tak natural. Semua orang ada suara macam tu. Betul. Dia seorang saja yang ada. So itu apa yang saya belajar tentang audio lah. Saya pun bukannya lah pakar habis kan. Tapi boleh lah nak buat. Okey. Kalau takat ada music, background music, ada suara, ada sikit sound effect, apa yang anda dengar sini cukup lah. Cuma anda kena pergi eksperimen. Betul. Cuba try test tengok. Tapi cuba try test uji. Yang paling penting bila nak buat audio mastering, jangan ada headphone cap ayam. Ya. Jangan pakai headphone earbud. Yang kecil tu. Pastikan anda beli. Saya rasa dulu kita masa condenser berada di bawah podcast.my pun kita pernah bercakap tentang monitoring headphone besar. Gunakan headphone besar. Boleh tak kita dapatkan satu sampel headphone yang kita selalu pakai? Mungkin saya punya crew boleh tolong hantar. Bawa satu sampel. Headphone ni penting tuan-tuan sebab kalau headphone tu salah, anda punya kebolehan untuk mendengar kualiti suara tu. Ni Israf. Israf, terima kasih Israf sebab hantar ni. Okey. Ini adalah kita beli General Sennheiser. Ni dulu murah. Sekarang mahal sikit. Ini adalah apa kita panggil monitor headphone. Okey. Jaga-jaga tuan-tuan, kalau nak beli headphone ni, firstly tanya adakah ini monitor headphone atau tak. Monitor headphone ni function dia adalah untuk kita buat audio mastering. Betul. Kalau anda beli yang walaupun dia mahal kalau anda beli kat kedai, especially yang consumer punya. Kalau anda beli yang salah, suara apa yang anda dengar ni sedap sebab dia consumer kan. Betul. Dia buka lagu, dengar lagu, headphone ni menambahkan lagi sedap lagu tu. Dia tak memberikan kualiti yang sebenar. Yang betul, audio yang betul. Untuk kita adjust kalau tak sedap. Itu adalah headphone. So pastikan anda pilih monitor headphone yang sesuai. Contoh macam ada satu yang saya nak tanya, sekarang kan macam ada banyak headphone yang wireless. Adakah itu sesuai kalau kata wireless? Itu satu soalan bagus. Saya personally tak pernah gunakan monitor wifi yang cuma okay. saya sebab saya lah sini sanksi tau. Sebab kita dah dulu bila saya tak tahulah, saya ni bukan dia kata pakar audio. Tapi saya minat audio. Dulu saya muda-muda. Saya minat audio cater. Saya beli amplifier, beli ni apa semua kan. Lepas tu saya sembang dengan orang buat event. Pengalaman saya lah selama 10 tahun lah buat saya tak buat audit, tapi bila saya tanya soalan, semua cakap benda sama. Dia kata kualiti audio bukan hanya kualiti dekat sini saja, tapi kualiti dekat sini. Dekat sambungan. Tahu, kalau sambungan dia tak okey, speaker power macam mana pun kadang-kadang audio tak okey sebab signal tu dia atas. Jadi saya tak pasti. Soalan Akash tu bila kata wireless ni, saya sanksi sebab signal tu dihantar secara wireless. Betul. Jadi sama ada sebab, signal tu adalah signal pure yang kita nak dapat untuk kita dengar. Sebab saya pun tak tahu nak kata salah beli ke tak, tapi barulah mendapatkan satu headphone tu. Planningnya nak gunakan untuk editing lah. Tapi bila kalau gunakan wireless ataupun bluetooth, delay tu terasa sikit. Delay is one issue lah kan. Satu itu penting sikit. So kalau kata saya nak buat editing music yang saya nak kena ikut beat, akan ada masalah kat situ. Sebab dia akan delay sikit. So kita dengar, kita adjust, kita rasa tepat. Tapi bila kita playback balik speaker, dia akan lari sikit. Itu satu benda yang akan cakap tadi penting tau. Bagi saya lah, the most important skill lah untuk editor, sama ada you are audio or video, adalah timing. Betul. Okey, bila satu cut tu dibuat, lebih penting daripada cara kita cut. Kalau kita cut timing tak betul, dia punya impact dia lebih besar. Saya personally believe in that. Apa yang saya tengok, bila timing saya cantik, klien suka. Betul. Dia bukan dissolve ke, dia ada animation ke apa, tapi dia jalan cerita tu cantik. Banyak dia mengikut beat, ikut tempo berkenaan dengan timing. Jadi saya cakap pasal kenapa saya edit, saya start dengan video dulu. Saya start dengan music dulu. Sebab music tu ada timing. Dan music tu sendiri ada dia punya beat kan. 1, 2, 3, 4. So bila saya cut, saya akan cut on bila music tu berubah. So bila music tu ada zoom naik, saya akan cut ikut
Contoh macam video yang tuan-tuan yang tengok tadi lah, yang untuk yang Road to Qatar ni. Macam itulah. Ya, itulah audio mastering. Okey, audio mastering bukan audio editing Audio editing lebih kurang apa yang Akash buat adalah part of editing. Ini apa yang saya buat ni mungkin audio editing. Audio mastering adalah apa yang Akash buat tadi, adjust volume apa semua supaya benda tu okey. Kalau kita secara advance kalau kita membuat audio mastering untuk TV. Dia punya skill ada beza sikit lagi. Sebab dia salah satu adalah keperluan asas kalau kita nak buat editing untuk TV. Visual tu saya cerita lah. Setiap frame tu ada dia punya colour requirement. Dia kena volume sama. Anda mesti master at the requirement. Tak silap saya dulu masa kita buat untuk Astro minus 10 dB. Itu adalah audio mastering volume. Kena follow lah kalau kata tak. Jadi bila tengok meter tu lebih kurang semua 10 minus 10 dB. Dia akan naik turun. Tapi dia kena overall. Sebab dia apa? Bila kita buat iklan TV, bila dia break untuk iklan, ada 10 iklan. Kalau dia tak standardkan volume daripada awal lagi, sakitlah siapa yang nak kena jaga audio dekat stesen tu. Iklan satu iklan nombor 1 slow kan. Lepas tak dengar dia kuatkan volume. Lepas tu masuk iklan nombor 2 pum letup, pecah speaker. Betul. Tu kita kena jaga. Sebab pernah tengok iklan TV slow. Tiba-tiba nak masuk balik drama, nak sambung, kejut nak. Tapi dekat TV ni kurang sikit tau. Sebab TV ni ada standard. Betul. YouTube, Facebook, itu selalu di mana standard ni tak wujud. Jadi kadang-kadang tengok content creator ni dia tak fokus pada audio mastering. Dia pun lebih kurang je lah. Dan dia ada bunyi. Betul. Lepas tu bila masuk iklan anda terkejut. Sebab bila tak dengar kita buka kita akan naikkan. Lepas tu YouTube video ni bukan macam TV. Dia takkan cakap okey kita berehat seketika untuk lihat iklan. Dia tiba-tiba masuk. Tiba-tiba ada. RIP your ear lah. Okey. Alright, so itu sedikit sebanyak lah tentang audio mastering. Betul. Kalau ada, macam biasalah, kalau anda ada soalan-soalan yang khusus tentang apa yang kami buat ni, sila bertanya di ruang komen. Sebab kat situ kita boleh jawab anda soalan anda secara spesifik. Sebab kita nak cover semua. Sakit. Betul. Tanya. Jangan malu. Jangan malu bertanya. Tak tanya sesat jalan. Jadi, macam biasa, terima kasih kerana setia dengan Kondenser dan Alhamdulillah hari ini siri yang keempat tamat untuk basic editing, bermula daripada basic cutting, and then nak ketahui anda punya style, sama anda nak start video dulu ke ataupun nak masuk music dulu ke, and then kita dah buat color correction, kita dah buat color grading, dan hari ni kita dah belajar sedikit pasal audio editing dan juga audio mastering. Jadi kami mengharapkan agar ilmu untuk 4 siri editing ni sedikit sebanyak boleh memberi kemahiran asas kepada anda yang nak start edit ni. Dia tak perlu ke advance, boleh nak ke advance, tapi mahirkan dulu dengan yang asas, dan baru step by step. Saya berharap lah yang kita punya show ni akan ada banyak episod dan eventually kita akan sampai ke teknik-teknik advance. Pasal kita pun tak boleh nak cerita semua asas kan. Apa yang mungkin anda boleh buat kalau kata mana-mana content creator yang tengok kita punya show, yang follow kita punya show, boleh kongsi produk anda dengan kami. Tinggalkan link dekat komen dan kami akan tengok dan kita akan sama-sama berbincang, sama-sama mungkin boleh buat review tentang macam anda punya yang tanya produk. kita pasal flash atas kamera tu kan. Betul. Kenapa kamera video ada flash? Atas kamera video ada flash? Pelik tapi benar. Dan kami jawab dan kami jawab. InsyaAllah kita akan jawab. Jadi seperti biasa, terima kasih. Sila follow, share, like dan subscribe konten-konten kami di YouTube, di TikTok, di Instagram, di Facebook. Dan jangan lupa untuk singgah di laman web content.my, dan juga kepada anda yang nak tahu tentang studio yang kami gunakan ni juga boleh singgah di laman web impressionsdcc.com.my. Jadi dekat situ anda boleh tengoklah segala kelengkapan yang kami sediakan dekat studio Impressions. Link tu ada juga di content.my. Pun ada juga di content.my. Jadi insyaAllah kami harapkan segala apa yang kami kongsi ini dapat memberi manfaat kepada anda semua yang menonton. InsyaAllah kepada anda di luar sana, jaga diri, jaga keselamatan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.